Talk to me. Wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Malaya hari ini sebab 2 Januari 2024. Dan sekarang kita telah masuk pun kepada tahun 2024 iaitu tahun baru. Okay, baiklah, sebenarnya saya sangat berbesar hati pada hari ini kerana kita MHI kita telah menjemput 2 orang tetamu khas di studio untuk berkongsi pengetahuan tentang topik kita hari ini iaitu pendekatan progresivisme kepada anda semua. Okay, baiklah. Suka untuk saya perkenalkan 2 orang tetamu khas kita pada hari ini. Tetamu khas kita yang pertama iaitu Dr. Kis Surihani yang juga merupakan pensyarah daripada Universiti Malaya. Dan di sebelah saya pula iaitu Cikgu Nyanyi Zainal dan juga merupakan guru sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Jadi, Assalamualaikum Cikgu dan Doktor. Sihat ya? Waalaikumsalam. Titik tolak kepada bagaimana seseorang itu menjadi yang terbilang dalam kalangan masyarakat. Tambahan pula, setiap orang mempunyai karakter, peribadi maupun cara pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, berkait dengan tajuk kita pada hari ini iaitu pendekatan progresivisme di dalam bilik darjah, sangatlah sesuai untuk pengetahuan kepada guru-guru, ibu bapa maupun kepada para pelajar yang kami kasihi. Jadi satu persatu dahulu, saya mulakan dengan bertanya kepada Dr. Kis dahulu. Untuk pengetahuan saya, falsafah progresivisme merupakan satu pendekatan dalam pendidikan untuk perkembangan dan kemajuan pelajar. Jadi bolehkah kalau Doktor terangkan dengan lebih lanjut kepada kita semua tentang progresivisme ini dalam konteks pendidikan pada hari ini? Progresivisme ini merupakan satu pendekatan pendidikan dan ia merupakan teori daripada tokoh terkenal, antaranya adalah John Dewey dan juga James Milton. Jadi dalam konteks pendidikan hari ini, progresivisme ini menekankan kepentingan memahami individu yang mempunyai pelbagai karakter yang unik untuk merangsang kreativiti, pemikiran kritis dan pengalaman mereka. Jadi terdapat 5 prinsip utama yang ditekankan dalam falsafah progresivisme ini. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan belajar melalui pengalaman, bekerjasama, pembelajaran seumur hidup dan juga kurikulum yang dinamis. Jadi dari prinsip utama progresivisme tadi, apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran melalui pengalaman? Pengalaman experiential learning adalah cara di mana kita ataupun seorang guru memberikan peluang ataupun kesempatan kepada pelajar untuk mereka belajar dalam kumpulan ataupun memberikan pendapat atas pengalaman mereka sendiri. Contoh yang dekat dan terlihat adalah seperti hiking, camping, lawatan sains belajar untuk membolehkan pelajar itu melihat secara langsung bagaimana pendidikan melalui pengalaman ini. Pelajaran melalui pengalaman ini, guru hanyalah sebagai pembimbing ataupun pemantau untuk memantau pelajar agar tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Kita beralih pula kepada Cikgu Nani. Jadi Cikgu, dalam pendekatan progresivisme ini, guru hanya bertindak sebagai pemerhati. Jadi bagaimana peranan Cikgu sendiri dalam mengaplikasikan pendekatan progresivisme ini? Saya sebagai guru di SMP Pantai Dalam mengaplikasikan pendekatan ini melalui pembelajaran eksperimen. Saya sebagai guru hanya sebagai pemangkin dan pemantau untuk pelajar-pelajar saya melaksanakan eksperimen tersebut. Saya sediakan bahan untuk mereka lakukan eksperimen itu. Dan mereka akan laksanakan mengikut apa yang teori-teori yang mereka dah belajar sebelum ni dan mengikut aktiviti mereka masing-masing. Berdasarkan pengetahuan masing-masing. Wah, jadi sangat menarik ya info yang disampaikan oleh Cikgu Nani tadi. Okay, baiklah penonton, kita nak berehat seketika. Tetapi jangan ke mana-mana kerana banyak lagi perkongsian menarik yang akan kami sampaikan selepas ini. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Jadi Cikgu Nani, saya ada dapat maklumat yang Cikgu pun ada sediakan rakaman pengajaran berasaskan pendekatan progresivisme di dalam kelas. Betul tak? Saya sediakan satu rakaman macam mana saya mengaplikasikan pendekatan ini di dalam kelas. Jadi dalam rakaman tu pelajar-pelajar saya ini laksanakan eksperimen pola pertumbuhan kacang. Apa kata kita sama-sama saksikan rakaman tersebut? Boleh. Baiklah, kita sama-sama saksikan.
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Hari ini semua sihat ke? Sehat. Semua semangat nak belajar? Semangat. Okey, cikgu nak tanya, kamu ingat ke apa yang kamu belajar minggu lepas? Ingat. Kita belajar pasal apa minggu lepas? Pola pertumbuhan kacang hijau. Hijau. Okey. Kita belajar pasal pola pertumbuhan Kacang hijau. Kamu tahu tak apa yang cikgu nak kamu buat hari ini? Tahu? Apa yang cikgu nak kamu buat hari ini? Cikgu nak kamu aplikasikan apa yang kita belajar minggu lepas dalam eksperimen yang akan kita buat hari ini. Okey? Semua faham kan apa yang kita belajar sebelum ni? Faham, cikgu. Nampak tak apa yang depan cikgu sekarang? Nampak. Cikgu nak kamu hantar seorang wakil untuk ambil bahan-bahan dekat depan ni. Lepas tu, kamu boleh terus mulakan eksperimen. Baik, Cikgu, cikgu. bagus. Cikgu, Ya? Saya nak tanya, eksperimen ni nak kena buat dalam sebulan ke individu? Bagus, Balkis. Okey. Eksperimen ni cikgu nak kamu buat dalam perkumpulan. Sekarang kamu kena cari pasangan kamu untuk buat eksperimen. Okey. Semua bebas nak pilih kumpulan masing-masing. Lepas tu cikgu nak kamu hantar wakil pergi depan, ambil bahan-bahan kat depan ni. Lepas tu, sabar sekejap. Cikgu nak kamu ambil, lepas tu kamu terus mulakan untuk buat eksperimen. Boleh? Boleh. Okey, boleh ambil sekarang ke depan. Kumpulan masing-masing. Okey. Kamu boleh mula buat eksperimen sekarang. Okey, macam mana dengan eksperimen hari tu? Kamu bawa tak hari ni? Okey. Cikgu nak kamu bawa hasil eksperimen kamu ni ke depan, boleh? Boleh. Okey, kumpulan satu. Kamu rasa eksperimen kamu ni berjaya atau tidak? Tidak berjaya, cikgu. Okey. Apa faktor yang menyebabkan tumbuhan kamu tidak berjaya? Kami rasa sebab pertamanya tumbuhan kami tak dapat cahaya-cahaya yang mencukupi sebab tak dekat tempat yang gelap. Lepas tu yang kedua sebab tiada udaraan yang baik. Itu saja. Kami rasa itu sahaja. Kumpulan satu, kita bergerak ke kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan dua. Kamu rasa eksperimen kamu ni berjaya atau tidak? Berjaya, cikgu. Kumpulan satu berjaya atau tidak eksperimen kumpulan dua ni? Berjaya. Okey, cikgu nak tanya kumpulan dua. Kenapa eksperimen kamu ni berjaya? Sebab kami simpan kacang hijau ni dia dekat tempat yang terbuka. Jadi dia dapat cahaya matahari yang cukup dan pengudaraan yang cukup. Dan kapas ni pun kami sentiasa lembapkan. Sebab itu eksperimen kamu Berjaya. Okey. Tadi cikgu ucapkan dekat kumpulan dua dan kumpulan satu sebab dalam banyak kali hasilkan hasil eksperimen. Okey, sampai hari ini saja kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Saya pasti para pelajar pun akan rasa seronok dan teruja apabila guru mengaplikasikan pendekatan ini yang mana mereka dapat memunculkan kreativiti mereka masing-masing. Jadi, Dr. Kis, saya tanya Dr. pula, apakah pendapat Dr. daripada rakaman ini? Sangat menarik ya kamu yang tanyakan sebentar tadi. Jadi pada pendapat saya, pendekatan progressivism ini sangatlah bagus jika diaplikasikan dalam pengajaran, terutamanya kepada pelajar yang menggunakan gaya pembelajaran kinestetik. Jadi melalui pembelajaran ini, pelajar dapat melihat bagaimana konsep dan teori itu berlaku di alam nyata. Pelajar juga dapat terlibat secara aktif dan bukan hanya sebagai penerima informasi. Pelajar juga dapat mengembangkan lagi pemikiran kreatif dan kritis. Dan akhir sekali, pelajar dapat berkolaborasi dan berkomunikasi bersama guru dan rakan lain dan juga dapat menunjukkan hubungan sosial itu ketika mereka berada di alam kebijakan. Betul juga. Tik tik.
masa kami berdetik. Jadi kita telah sampai ke penghujung dan jadi untuk penutup dan soalan yang terakhir ni, saya nak tanyakan kepada Dr. Kis. Jadi Doktor, adakah progresi Wisnu ini memberi kesan yang positif ataupun negatif kepada para pelajar? Kajian yang telah saya lakukan terdapat beberapa kesan positif dan juga kesan negatif dalam pendekatan ini. Antara kesan positif yang pertama adalah ia dapat mengembangkan lagi pengetahuan dan kemajuan pelajar ke peringkat yang lebih tinggi meliputi kreativiti, pemikiran kritis dan pengalaman. Manakala dari segi kesan negatifnya pula, pelajar dan guru akan kesuntukan masa sehingga boleh menyebabkan pengabaian akademik pelajar kerana pengajaran secara progresivism ini memerlukan masa yang sangat panjang dan proses yang agak lama. Jadi, guru itu sendiri yang perlu bijak dalam menguruskan masa dalam setiap subjek pengajarannya dan menyeimbangkan pengajaran apabila menggunakan pendekatan ini. Sebagai contoh, mungkin dalam seminggu tu guru tersebut boleh menggunakan pendekatan ini sekali ataupun 2 kali dengan melaksanakan simulasi, eksperimen, penerokan dalam sekitar dan sebagainya yang sesuai dengan pembelajaran akan dipelajari. Ini juga memberi pengetahuan yang membuka minda kita semua. Begitu juga dengan penonton di rumah tentang pendekatan progresivisme dalam kalangan ibu bapa, guru maupun dalam kalangan pelajar. Jadi, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan daripada MHI kepada tetamu kelas kita pada hari ini, Dr. Kis Surihani dan juga Cikgu Nadia Zainal, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita berkongsi tentang pendekatan progresivisme pada hari ini. Dan betapa banyak input yang kita dapat hari ini daripada Dr. Kis Surihani dan juga daripada Cikgu Nadia Zainal. Baiklah penonton, kita nak berhenti di sini sahaja. Jumpa lagi dalam Surat Melayu hari ini pada episod yang akan datang. Seorang papan dari papan. Jumpa lagi.